Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Nabil dan hari ini saya akan berkongsi tentang satu isu, satu amalan yang penting, iaitu tentang kepentingan berserah atau letting go of outcomes. Memang telah menjadi satu lumrah kita sebagai manusia bila kita berhadapan dengan sebarang masalah ataupun kesukaran, kita akan cuba sedaya upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam konteks pandemik COVID-19 yang kita ada sekarang ini, saya percaya banyak masalah ataupun kesukaran yang baharu yang timbul disebabkan perubahan yang ada. Contohnya kehilangan punca pendapatan, terpisah daripada ahli keluarga, dan juga ramai juga yang kehilangan ahli keluarga disebabkan kematian dan sebagainya. Tiada siapa menafikan bahawa keadaan yang kita alami sekarang ini memang sukar buat semua orang. Semua orang terjejas disebabkan pandemik ini. Jika kita lihat kepada masalah-masalah yang berlaku sekarang ini, kita dapat simpulkan dua perkara. Ada di antara perkara-perkara itu adalah perkara-perkara yang betul memerlukan satu penyelesaian. Maknanya ia boleh kita kawal ataupun kita selesaikan dengan cara yang terbaik. Contohnya dalam konteks risiko mendapat jangkitan COVID-19 contohnya, kita boleh buat keputusan sama ada kita nak dapatkan vaksinasi ataupun tidak. Dan kita boleh patuh kepada SOP bagi mencegah penyakit COVID-19. Ini berada dalam lingkungan kawalan kita sendiri. Namun sedar ataupun tidak, banyak juga masalah ataupun perkara-perkara sebenarnya berlaku ataupun berada di luar lingkungan kawalan diri kita. Sebagai contoh, timbulnya persoalan-persoalan seperti apa yang bakal berlaku pada hari esok, atau bilakah aku akan sembuh daripada penyakit ini, ataupun contohnya adakah aku boleh mendapat COVID-19 walaupun kita dah follow SOP dan sebagainya. Jadi soalan-soalan pada contoh yang kedua ini adalah contoh-contoh soalan yang sukar untuk kita jawab, kerana kita manusia ini mempunyai limitasi ataupun kekangan dari segi ilmu untuk memberi satu jawapan yang meyakinkan. Maka bila kita cuba untuk bergelut untuk mengetahui keputusan kepada soalan-soalan yang sukar untuk dijawab, perkara-perkara yang di luar lingkungan kita, maka sebenarnya kita telah membebankan diri kita dengan perkara-perkara yang tak boleh dijawab. Kita akan jadi lebih risau, kita akan jadi kurang penumpuan dan fokus pada masalah-masalah yang sebenarnya boleh diselesaikan di depan mata kita. Fokus serta kesabaran kita itu ada hadnya. Bila kita cuba menggunakan fokus dan kesabaran itu pada benda yang sebenarnya di luar kemampuan kita, kita akan rugi di situ. Fikiran kita akan terjejas dan kebolehan kita untuk menyelesaikan masalah yang nyata itu akan jadi kurang. Jadi persoalannya, apakah cara yang lebih baik untuk kita atasi kerisauan pada perkara-perkara yang kita sebutkan sebagai di luar kawalan kita? Apakah cara dia untuk keluar kepada masalah ini? Namun sebelum itu, saya kongsikan satu fakta. Seorang pakar psikologi yang bernama Robert Leahy dalam bukunya mengatakan sebanyak 85% daripada fikiran kita yang merisaukan tentang perkara-perkara yang belum berlaku, seperti benda yang berlaku di masa depan yang merisaukan kita, 85% dia tidak menjadi kenyataan walaupun kita risau. Dan daripada 15% yang berlaku, responden pada kajian beliau, majoritinya mengatakan mereka sepatutnya boleh mengendalikan kerisauan yang mereka ada dengan cara yang lebih
baik. Maka dari sini kita boleh simpulkan bahawa kerisauan yang kita alami dalam kebanyakan masa itu mungkin hanyalah persepsi kita, dan kita sebenarnya boleh ubah cara bagaimana untuk lebih tenang dengan cara seperti berikut. Yang pertama, kita pastikan perkara yang sedang kita usahakan sekarang ini adalah perkara-perkara yang betul-betul berada di bawah lingkungan kawalan kita dan bukan sesuatu yang sebaliknya, yang di luar kawalan. Nombor dua, sekiranya perkara tersebut tidak boleh kita kawal, maka lebih baiklah kita ataupun lebih cerdiklah kita menyerahkan urusan tersebut kepada Tuhan contohnya, bagi mereka yang beragama. Dan jika kita tidak mempunyai sebarang agama, mungkin kita boleh biarkan kerisauan itu berlalu dan alihkan perhatian kita pada perkara yang lebih bermakna dalam hidup kita, ataupun kita alihkan perhatian pada perkara yang kita boleh kawal. Dan nombor tiga, kita perhalusi dan betulkan niat tentang mengapa kita lakukan usaha ataupun kerja tersebut. Sebenarnya niat yang baik untuk sesuatu usaha ataupun kerja sudah memadai, regardless of the result. Dan yang akhir sekali, kita perbaiki usaha dalam urusan dan kerja tersebut. Fokuslah kepada hubungan diri kita dan kerja yang kita lakukan. Perbaiki kualiti usaha kita, hargai benda ataupun usaha yang sedang kita lakukan tersebut tanpa fokus kepada hasilnya. Kita boleh harapkan keputusan yang terbaik, namun jangan terlalu terikat dengan hasil ataupun keputusan yang sebenarnya berlaku di masa hadapan yang kita tak tahu. Bila kita mampu berserah, sebenarnya sejumlah besar bebanan yang kita ada akan berkurangan, dan kita mampu untuk berfikir dengan lebih jelas dan mengurangkan risiko kita untuk mendapat stres dan juga kecelaruan mental yang lain. Dengan itu, sekian, terima kasih.